Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas sains tahun 4 bersama Cikgu Amy. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Jadi kita akan tengok pada tajuk pembiasan cahaya dan pembentukan pelangi. Okey. Objektif pembelajaran kita pada akhir sesi ini, murid-murid akan dapat menyatakan cahaya boleh dibiaskan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media, menjelas melalui contoh cahaya boleh dibiaskan memerihalkan pembentukan pelangi. Jadi, fokus kita pada hari ini ialah kita akan melihat kepada pembiasan cahaya, pembentukan pelangi dan juga aplikasi pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Okey, ketika Siva minum petang di gerai Pak Abu, tiba-tiba, kenapa batang sudu ini kelihatan bengkok? Betulkah apa yang Siva perhatikan tu? Okey. Siva kata sudu tu nampak macam bengkok. Mari kita cuba. Okey, di rumah, cuba kamu ambil segelas air, gunakan gelas yang jernih, kemudian masukkan pensel ataupun sudu ke dalam air. Cuba kamu perhatikan pensel. Perhatikan dari tepi. Okey, kita akan nampak pensel tu kelihatan macam patah atau macam bengkok. Kenapa ini berlaku? Cahaya dari sudu ke dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas dan kelihatan bengkok. Okey, cahaya dari sudu bergerak dari air ke udara dan bila mengena mata kita, kita akan nampak seolah-olah sudu bengkok. Okay, apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah. Fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Okey, dua medium yang berbeza. Apa dua medium yang berbeza tu? Okey, dua medium berbeza maksudnya cahaya bergerak melalui dua benda. Okey, kalau daripada air, ada air maksudnya cahaya bergerak daripada air ke udara. Mediumnya udara dan satu lagi ialah air. Kalau air dalam gelas, maksudnya mediumnya kita ada udara dan kaca, ataupun kita ada udara dan air, yang ini udara dan air ataupun kaca dan air. Okay, ini ialah medium. Okay, medium untuk pergerakan cahaya, sama ada udara dan kaca atau udara dan air ataupun air dan udara. Okay, mari kita lihat simulasinya di laman web PhET Colorado. Okay, phetcolorado.edu. Bila kamu type, kita klik, kita akan buka kepada simulasi pembiasan cahaya. Okey, jadi kita tahu bila cahaya bergerak, cahaya bergerak lurus. Sifat cahaya pertama ialah cahaya bergerak lurus. Kalau dia melalui satu medium, maksudnya air ni ialah udara, kita guna dua-dua air. Atas air, bawah air. Atas udara, bawah udara. Bila kita suluh dengan cahaya, cahaya ni bergerak lurus. Dia bergerak lurus. Jadi kita nak tengok cahaya dibiaskan. Cahaya dibiaskan ni cahaya seolah-olah dibengkokkan. Okay, dia tak pantul, dia dibengkokkan. Jadi di sini udara, kita yang bawah ni kita tukar jadi water, air. Jadi kita tengok tengok alur cahaya yang merah pekat ni. Jadi cahaya tadi lurus, bila dalam dari lurus, bila tukar pada air, dia dibengkokkan.
Okey, kalau atas air, bawah ini air, kalau bawah dia udara, dia dibengkokkan. Cahaya tu dibengkokkan. Okey, jadi kita cuba pula. Kalau udara dan kaca. Okey. Daripada udara ke kaca, dia dibengkokkan. Cuba air pun sama, daripada air ke kaca. Ni contoh gelas lah, daripada air lalu kaca dibengkokkan. Okey, ini ialah menunjukkan cahaya dibiaskan bila melalui dua medium yang berbeza. Okey, seterusnya ialah pembentukan pelangi. Apa kaitannya pelangi dengan cahaya dibiaskan? Okey, tengok situasi ni. Pada suatu petang selepas hujan, kelihatan pelangi terbentuk di langit. Okey, bagaimana pelangi boleh terbentuk? Okey, biasanya bila cahaya matahari memancarkan cahaya semasa atau selepas hujan, pelangi akan terbentuk. Apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan dan membentuk pelangi. Okey. Okey, kalau kita tengok penyiasatan, kamu boleh buat di rumah. Okey, letakkan air dalam besen, kemudian ambil cermin, letakkan cermin separuh ke dalam air dan cuba pancarkan ke dinding. Okey, kita akan nampak pembentukan cahaya pembentukan pelangi pada dinding. Okey, ini contoh pembentukan pelangi pada air terjun. Okey, dekat kawasan air terjun ada titisan udara. Jadi bila terkena cahaya matahari akan terbentuknya pelangi sebab cahaya matahari dibiaskan oleh titisan-titisan udara yang ada di titisan-titisan air yang ada di udara. Okay, bila cahaya dibiaskan, pelangi akan terbentuk. Okay, ini situasi pelangi selepas hujan. Okey, dekat mana kita boleh tengok pembiasan cahaya? Jadi kita tengok aplikasi pembiasan cahaya. Okay, yang pertama kita akan nampak air kolam ataupun kolah kelihatan cetek. Okey, kita tengok ataupun air sungai ke nampak macam cetek. Tapi bila kita masuk, dalam rupanya. Okey, ini sebabkan cahaya dibiaskan. Jadi bila cahaya dibiaskan, kita akan nampak seolah-olah kedalamannya tu dah berubah. Okey. Yang kedua, ikan di dalam kolam atau ikan di dalam sungai atau ikan di dalam laut kelihatan besar. Macam dekat dengan kita. Lepas tu kita nampak macam ikan tu besar. Jadi sebenarnya kita ambil taklah besar sangat, ataupun sebenarnya contoh macam ni kita nampak macam boleh pegang. Jadi bila kita cuba capai, dalam. Sebenarnya ikan tu berada di bawah lagi, tapi sebabkan pembiasan cahaya dibengkokkan, kita nampak seolah-olah imej ikan tu terbentuk di atas permukaan sikit. Jadi kita nampak macam ikan tu dekat. Jadi kita nampak macam ikan tu besar. Sebenarnya ini ialah dibiaskan. Jadi yang kita nampak macam besar tu ialah imej dia. Bukan ikan yang sebenar, kita nampak imej ikan tu. Jadi kesimpulannya, apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah. Fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Dan apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan dan membentuk pelangi. Okay, jadi kamu kena ingat pembiasan cahaya ni ialah seolah-olah cahaya dibengkokkan. Kita tahu cahaya bergerak lurus, tapi bila cahaya dibiaskan seolah-olah cahaya dibengkokkan. Okey, setakat tu je untuk hari ni. Kita
jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okay, semoga bermanfaat kepada kamu semua. Terima kasih. Bye.